Dia perjuangan orang yang nak memperjuangkan hudud ni, dia sama macam nak memperjuangkan zakat. Bila saya kata dekat tuan-tuan, kita kena perjuangkan zakat, apa dalam fikiran kita? Kebanyakan orang Melayu ni, kebanyakan orang Islam ni, bila kita kata kita nak memperjuangkan zakat di negara kita, memperjuangkan zakat, yang kita faham, kita nak membanyakkan lagi pusat zakat. Tuan-tuan, kita kena memperjuangkan zakat. Zakat ni hukum Islam, rukun Islam. Kita kena perjuangkan zakat. Dalam kepala tuan-tuan, dalam kepala kebanyakan orang, dia nak bina pusat zakat lagi banyak. Dia nak bina bangunan zakat 20 tingkat atau 100 tingkat sebagai pusat zakat, bangunan zakat yang tertinggi di dunia. Itu dalam kepala kebanyakan orang Islam sekarang. Bila sebut kata nak memperjuangkan zakat, dia nak buat bangunan zakat besar-besar. Sepatutnya kalau kita betul-betul nak memperjuangkan zakat, maksud memperjuangkan zakat itu ialah kita menjadikan umat Islam di negara kita tak ada seorang pun yang layak terima zakat. Semua kaya. Itu maksud memperjuangkan zakat. Kalau tuan-tuan tanya saya, apa maksud memperjuangkan zakat? Kita nak menjadikan umat Islam dalam negara ni seorang pun tak ada miskin, semua kaya, sehingga tak perlu lagi menerima zakat. Sebagaimana yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz yang meninggal pada tahun 101 Hijrah. Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah yang adil. Apabila beliau melaksanakan keadilan dia sampai ke Afrika, tak ada orang yang layak menerima zakat. Semua kaya. Apabila harta negara diagihkan sama rata, tidak ada rasuah, tidak ada kroni, tidak ada kabel, tidak ada orang yang kaya sebab dia mendapat jawatan dan pangkat habuan politik. Tak ada. Tuan-tuan, apabila umat Islam melaksanakan keadilan, maka ketika itu tak ada orang miskin, semua kaya-raya belaka. Maka ketika itu barulah kita dikatakan memperjuangkan zakat. Begitu juga dengan tuan-tuan, apabila kita sebut memperjuangkan hudud, memperjuangkan hukum potong tangan. Apakah yang dalam fikiran tuan-tuan atau fikiran umat Islam di negara kita? Yang ada dalam fikiran umat Islam dalam kebanyakan kita, kalau kita kata memperjuangkan hukum hudud potong tangan, kita semua duk nampak memperjuangkan hudud, memperjuangkan potong tangan, kita kena banyak buat pusat-pusat pemotong tangan. Kena ambil ramai pekerja pemotong tangan, rekrut ramai pemotong tangan, buka pusat-pusat pemotong tangan. Dan ada KPI. Kita berbangga dengan senarai orang yang kita berjaya potong tangan. Oh, tahun ni kita berjaya potong tangan 100 orang, tahun depan 200 orang. Statistik menunjukkan KPI kita tercapai. Ramai orang dapat potong tangan. Adakah itu perjuangan Islam? Atau perjuangan Islam yang kata kita memperjuangkan hudud, perjuangkan hukum potong tangan, bermaksud kita berjaya menjadikan tak ada seorang pun dalam kalangan umat Islam yang layak dipotong tangan kerana semuanya telah diberi bantuan sehingga tak ada orang nak mencuri. Bila kita sebut memperjuangkan hukum sebat, memperjuangkan hukum Islam, hukum hudud, memperjuangkan hukum sebat, adakah kita nak kena buat pusat sebatan sebanyak mungkin, cari ustaz-ustaz, orang-orang agama yang boleh pandai sebat orang yang berzina? Atau kita buat usaha program menikahkan anak-anak muda, mempermudahkan pernikahan, mempermudahkan perkahwinan, memberi bantuan kepada bakal-bakal pasangan pengantin muda, beri subsidi. Orang yang baru kahwin beli kereta dapat pinjaman daripada Jabatan Agama, orang yang nak kahwin sewa rumah dapat potongan harga. Atau macam-macam kita bagi subsidi untuk bakal-bakal pasangan muda untuk mempermudahkan perkahwinan, sehingga tidak ada orang yang nak berzina. Sehingga tidak ada orang yang nak berzina, tidak ada orang yang perlu disebat kerana berzina, tidak ada orang yang perlu direjam kerana berzina, sebab kita berjaya sifar zina. Itukah perjuangan yang Islam nak? Atau Islam nak tengok ramai mana orang yang kena sebat, ramai mana orang yang kena rejam? Betulkan mentaliti kita, betulkan aulawiyat kita, betulkan cara faham pada nusus, pada nas-nas Quran. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila kita benar-benar memahami sunnah, kita akan faham. Bila kita perjuangkan Islam, memperjuangkan hukum Allah, kita nak tengok berapa ramai orang kena sebat.
Kita nak tengok berapa ramai orang kena potong tangan. Kita nak kena tengok berapa ramai orang kena kejam. Kita nak tengok berapa ramai orang murtad kena bunuh. Atau bila memperjuangkan hukum Islam bermaksud kita berjaya menjadikan semua orang yang nak berzina tak jadi berzina sebab kahwin lebih mudah. Kita berjaya menjadikan orang yang nak mencuri tak mencuri sebab pekerjaan banyak. Kita sediakan peluang pekerjaan. Kita sediakan peluang ekonomi untuk umat Islam. Kita bantu ekonomi sesama Muslim. Kita buat kempen BMF, Buy Muslim Product First. Kita bantu sesama umat Islam sehingga tidak ada umat Islam yang miskin yang perlu mencuri. Tak ada siapa kena potong tangan. Kita buat perjuangkan zakat. Sampaikan tak ada orang miskin, semua dapat zakat. Tak ada orang yang susah. Kita memperjuangkan hukum bagi orang yang murtad. Siapa murtad bunuh. Kita bukan nak tengok berapa ramai dah kena bunuh, tetapi kita berjaya melihat tak ada seorang pun yang murtad kerana semua orang cintakan agama Islam ini, kerana agama ini praktikal, kerana agama ini logik, kerana agama ini bertimbang rasa, kerana agama ini agama yang paling memahami maslahat dan keperluan manusia. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, cuba tanya diri tuan-tuan, kita di jalan yang betul atau salah? Cuba tanya diri tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian. Cuba tanya diri kita, muhasabah balik. Orang yang kita kenal, diri kita dan orang yang kita kenal. Bila sebut tentang memperjuangkan Islam, dia perjuangkan Islam cara betul atau cara salah? Tujuan dia betul atau tujuan dia salah? Jalan yang dia tuju tu betul ke jalan yang dia tuju tu salah? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu sebelum kita mengakhiri kuliah ini,